ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal yang dirahmati Allah Ta'ala, hadirin hadirat. Dan malam yang penuh keberkatan ini semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita, berikan keberkatan di atas amalan kebajikan kita, menerima segala ibadah kita, dan insya-Allah Ta'ala pada hari akhirat nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tempatkan kita ini bersama dengan para anbiya, para syuhada, para salihin fi jannatil ula, dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha tinggi, fi jannatil firdausi a'la insya-Allah Ta'ala, amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas limpahan kurnia-Nya dapat lagi kita bertemu pada kali ini, dan masih lagi kita membicarakan tentang ahwalil maut, iaitu perihal berkaitan dengan kematian, yang mana dinukilkan oleh Imamuna Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala wa iyah, wa nafa'na bi'ulumihi wa juhudihi fi darain. Pada pertemuan yang lalu kita telah terhenti pada membicarakan satu perkataan yang telah disebutkan oleh Salih bin Abdullah At-Tastari. Beliau mengatakan bahawasanya mahukan kematian dilarang kecuali bagi 3 jenis orang, iaitu orang yang tidak mengetahui apa yang akan berlaku setelah kematian, orang yang lari daripada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang yang amat ingin sekali berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berkatanya Imam Abdullah Tastari bahawasanya mahukan kematian dilarang. Maksudnya kematian ini adalah perkara yang tidak disukai oleh manusia. Manusia ni tidak menyukai kepada kematian. Kalau kita menyebutkan sesuatu yang bersifat sindiran sekalipun, tidak boleh berkait dengan kematian. Itu sifat manusia. Kerana bagi manusia melihat kematian itu adalah suatu perkara yang merugikan, perkara yang mengakhiri dan menamatkan, perkara yang menyebabkan seseorang itu menjadi lemah. Itu gambaran kepada kematian bagi kebanyakan orang. Tetapi ada juga manusia yang mahukan kematian itu, yang mana disebutkan oleh Imamuna Abdullah Tastari ada 3 jenis manusia. Satunya adalah orang yang tidak mengetahui apa yang akan berlaku setelah kematian. Maksudnya orang yang tidak ada agama. Kerana kalau ada agama, dia akan melihat bahawasanya selepas kematian itu ada pembalasan. Ada diberikan ganjaran ataupun diberikan balasan. Akan tetapi orang yang sejenis ini, katanya Syekh Abdullah, adalah orang yang tidak mengetahui apa yang akan berlaku selepas daripada kematian. Dia menganggap bahawasanya dia akan hanya menjadi tanah sahaja. Kan? Ini adalah golongan yang disebutkan sebagai dahriyun. Orang yang tidak melihat kepada adanya pembalasan. Maka hidup ini sekadar-kadarnya adalah keseronokan bagi mereka. Apa sahaja yang kalian ingin lakukan, lakukanlah di dunia ini. Sebab itu kalau kita lihat di barat, tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala,
kita akan bertemu dengan golongan yang berfahaman nihilism, kan? Ataupun kita kenali juga dengan utilitarian. Ini golongan-golongan yang mengecapi keseronokan duniawi ini sebagai salah satu daripada pencapaian kehidupan yang sempurna bagi mereka. Ya. Kalau kita belajar falsafah, kita akan temuilah. Dia panggil apa ya? Panggil continental philosophers. Ahli falsafah yang telah mencedok pemikiran-pemikiran modernisasi, sudah tidak terikut kepada agama, maka mereka melahirkan bangsa yang melihat pencapaian kepada kehidupan beragama, ketuhanan, maka adalah melihat kepada keseronokan dunia ini. Maka lahirlah golongan macam Nietzsche, golongan Karl Marx, falsafah Dasein, ataupun Superman, supreme ataupun superior manusia. Diletakkan kepada manusia, sudah tidak mengecapi kepada kelazatan akhirat. Keduanya, kata Imam Abdullah Tastari, adalah orang yang lari daripada takdir Allah Subhanahu wa taala, orang yang sudah berputus asa di atas dunia ini. Dia sudah tidak melihat kedudukan dirinya daripada masyarakat, dia sudah tidak melihat kepentingan dirinya dalam agama. Ni jenis orang yang apa kita panggil merajuk dengan Allah Taala. Ada juga orang yang merajuk dengan Tuhan. Dia minta-minta apa dengan dunia, di atas dunia ini dia minta-minta dengan Allah. Dia rasakan sesuatu pun Allah Ta'ala tidak memberikan kepadanya. Dia kata Allah Ta'ala telah meninggalkan saya. Ada tak sifat-sifat begitu pada kalangan kita ini, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala? Kalau ada, maka kena kikis dia. Sebab inilah dia yang disebutkan oleh Syekh Abdullah adalah orang yang lari pada takdir Allah Ta'ala. Kenapa dia lari? Kerana dia tidak menganggap dan tidak melihat nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepadanya tu. Dia tak lihat nikmat dia boleh minum, boleh bernafas, boleh tidur, boleh berehat, boleh bercakap, boleh hidup. Subhanallah nazim. Tetapi haloba dirinya itu menginginkan kepada dunia lebih daripada apa yang dia ada. Sebab itu dia minta, dia angan dalam kepala dia. Kalaulah begini, kalau dapat, oh indahnya. Kalau beginilah, maka akhirnya dia rasakan sesuatu pun yang dia minta itu tidak diberikan oleh Allah Ta'ala. Maka dia pun katakan Allah Ta'ala sudah meninggalkan dia. Dan dia merajuk dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Subhanallah nazim, ini adalah orang yang tidak bersyukur. Na'udzubillah min zalik. Jadi orang ini lari daripada takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu kalau kita lihat dalam kehidupan kita, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, kenapakah awail as-sabiqun bil Islam, orang-orang yang awal daripada Islam itu, orang-orang yang mengelilingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang kental hatinya, hebat jiwanya, duduk dengan Rasulullah alaihi wasallam menghadapi segala rintangan dan ujian. Kerana nak mempamerkan kepada kita bahawasanya ini adalah golongan yang awail, yang pertama sekali duduk dengan Rasulullah adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Allah Taala memilih para sahabat itu sebagaimana Allah Taala memilih para anbiya yang boleh duduk dikelilingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man iqtadaitum ihtadaitum. Mana-mana yang kamu dapati daripada sahabat-sahabatku ini, maka kamu akan mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni kalau kita hilang basikal pun kita dah macam hilang dunia. Masa kecil-kecil lah saya lah tu. Apa hilang basikal tu, tak tahu nak jumpa ayah macam mana dah. Kena sebat lah, kena apa, fikir kepala. Jadi beginilah keadaannya hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala. Kiasannya, parameternya untuk kita melihat bahawasanya Islam yang dibawa oleh para sahabat dahulu adalah bukan Islam yang kita laksanakan pada hari ini. Maksudnya mereka
mendirikan ibadah, mendirikan muamalah, mendirikan segala jenis yang baik dalam Islam itu bersama dengan rintangan dan cobaan. Tetapi kita tidak mengalami segala perkara itu. Bahkan kita mengalaminya adalah dengan keseronokan. Kita ni telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kelepasan daripada fitnah-fitnah yang berlaku pada masa itu. Tetapi umat Islam ini bagaimana sekalipun tidak akan terlepas daripada fitnah-fitnah duniawi. Akhir zaman pun akan diberikan juga fitnah-fitnah yang berkaitan dengan duniawi. Sehingga kan Nabi SAW menyebutkan orang yang beribadah pada akhir zaman itu, orang yang beribadah pada akhir zaman itu, kata Nabi SAW, gandaan pahalanya adalah 50 orang. Maka sahabat tanya, sama dengan kami ke ya Rasulullah? Tak. Apakah sama dengan kalangan mereka? Tak. Sama dengan kamu, sama dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang beribadah pada akhir zaman itu pahalanya adalah seumpama 50 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gandaannya. Subhanallahil azim. Kerana apa? Kerana fitnahnya sangat besar. Fitnahnya adalah sangat besar. Yang ketiganya, katanya Syekh Abdullah, dan orang yang amat ingin sekali bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ada 3 jenis orang. Satunya adalah orang yang tak merasai akan adanya kehidupan selepas daripada kematian. Maka dia anggap mati itu adalah satu perkara yang biasa sahaja. Semua orang akan mengalaminya. Yang kedua adalah orang yang berputus asa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tahu ada akhirat, tapi dia sudah berputus asa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiganya adalah orang yang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang yang sangat ingin bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kita lihat siapa di antaranya. Diriwayatkan bahawa malaikatul maut datang menemui Khalilullah. Siapakah dia Khalilullah? Iaitu Ibrahim alaihissalam, iaitu Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihissalam. Untuk mencabut nyawanya, lalu Ibrahim berkata, wahai malaikatul maut, ya malaikatul maut. Begitulah. Pernahkah kamu melihat seorang sahabat yang mahu mencabut nyawa sahabatnya sendiri? Mendengar kata-kata itu, malaikat maut kembali menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala lalu berkata kepada malaikatul maut, adakah kamu pernah melihat seseorang yang tidak bergembira bertemu dengan sahabatnya? Setelah itu malaikat maut kembali menemui Ibrahim alaihissalam dan menyampaikan kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala itu kepadanya. Lalu Nabi Ibrahim berkata, jika demikian maka cabutlah nyawaku saat ini juga. Jadi perihal yang disebutkan oleh musannif kita ini berkaitan dengan hiwar ataupun dialog di antara malaikatul maut dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang mana kalau kita tidak melihat kepada keseluruhan cerita ini pun, kita sudah kenal daripada perkataan Khalil. Kan? Khalilullah itu, wattakhadallahu Ibrahim khalila. Khalil itu bermaksud teman yang setia, iaitu teman setia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Taala telah memperakukannya. Jadi teman setia ini bermaksud adalah orang yang sentiasa meletakkan mahabbah kecintaan, wa ta'atu ketaatan, redha, apa lagi? Kesetiaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ketika mana Nabi SAW dipuji oleh sahabat, ada sahabat yang puji kepada Rasulullah, ya khairal bariyah. Khairal bariyah ini bermaksud sebaik-baik makhluk Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi. Jadi Nabi SAW mendengarkan perkataan itu, Nabi kata, itu bukan saya, lastu ana, itu bukan saya. Yang sebenarnya itu adalah gelaran kepada Ibrahim Khalilullah
alaihi salam. Dengan lain maksud bahawasanya Nabi Ibrahim ini adalah orang yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk penghambaannya, pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian-ujian pun berat. Ujian-ujian pun berat. Sebab itu dalam kalangan ulul azmi, para anbiya ulul azmi ini, mereka mempunyai persamaan dalam ujian mereka tadi. Apa dia persamaannya? Adalah mereka ini diperangi dan dimusuhi oleh ahli keluarga sendiri. Diperangi dan dimusuhi oleh ahli keluarga sendiri. Itu yang mereka mempunyai persamaan yang cukup hebat. Kalau kita temui Nabi Yusuf alaihissalam, apabila Allah Ta'ala menyebutkan fasabran jamil, fasabran jamil, sabarlah dengan sebaik-baik sabarnya. Jadi mufassir apabila mentafsirkan ayat itu fasabran jamil, bukan ketika mana dilemparkan ke dalam telaga, bukan diuji dengan diuji dengan fitnah nisa, wanita, Zulaikha, ataupun diuji dengan perihal mimpi-mimpi, dipenjarakan. Kerana Allah Ta'ala mengulangi perkataan tu, fasabran jamil, fasabran jamil. Sabarlah dengan sebaik-baik kesabaran. Kerana apa tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala? Kerana kerinduan yang mencengkam kepada ayahandanya, Nabi Ya'qub alaihissalam. Bahkan ulama' menyebutkan perpisahan itu berlaku selama 40 tahun. Rindu kepada seorang bapa tadi. Mencengkam. Bapanya seorang Nabi, anak pun seorang Nabi. Tetapi kedudukannya itu jauh. Kan, kedudukan itu jauh. Maka fasabran jamil. Kerana kita temui apabila Nabi Yusuf ini, ketika mana berada di dalam penjara, menyebutkan, tempat inilah yang paling aku sukai. Kan, paling sukai. Subhanallah nazim. Jadi nak menyatakan kepada kita bahawasanya, di sinilah dia kedudukan para anbiya. Termasuklah yang kita sebutkan dengan Khalilullah Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mana datang malaikatul maut ingin mencabut nyawanya. Jadi ada hiwar, ada dialog. Apakah seorang yang mengaku cinta, kasih, sayang itu sanggup mengambil nyawa? Maksudnya kalau membunuh itu sanggup tak bagi orang yang saling berkasih sayang? Betulkah seorang kekasih akan membunuh kekasihnya? Begitulah gambarannya. Jadi para malaikat ini menjadi ujian kepada kita. Gambaran yang dibawakan ini adalah satu pedoman. Bagaimanakah Allah Subhanahu wa taala memiliki kedekatan yang lebih hampir daripada mana-mana manusia yang kita letakkan janji taat setia yang tak berbelah badi. Jadi Allah Ta'ala katakan kepada malaikat ini, kamu katakan balik kepada Ibrahim, apakah seorang kekasih tidak mahu mendampingi kekasihnya? Tak sukakah bertemu dengan kekasih? Kan? Maka dengar jawapan itu, barulah Nabi Ibrahim mengatakan, maka cabutlah nyawanya. Kerana apa? Kerana itu adalah kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kedekatan yang total kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Darda menyatakan bahawa kematian yang menimpa diri seorang mukmin tujuannya adalah baik, sebagaimana firman Allah Taala, lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha nuzulan min indillah wa ma indallahi khairul lil abrar. Akan tetapi orang yang bertakwa kepada Tuhannya disediakan untuk mereka syurga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya sebagai tempat tinggal, yakni anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah lebih baik bagi orang yang berbakti. Ini maksud dia. Maksudnya bahawasanya orang mukmin ini apabila mereka menemui kematian, maka rahatul lil mukmin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-mautu rahatul lil mukmin.
Kematian itu adalah kerehatan bagi orang mukmin. Kerana apa? Kerana dalam kehidupan orang mukmin ini sentiasa bertempur. Dia bertempur. Dia berlawan, dia berperang. Berperang dengan apa, tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala? Dengan adu, dengan musuh baina jambaih, di antara dua dadanya. Sebab itu Nabi SAW ketika mana melihat sahabat balik daripada perang, Nabi kata apa? Kamu ini telah kembali daripada jihad ataupun harbun sagir, perang yang kecil. Ila mana? Ke mana kamu akan pergi? Ila jihadin kabir, kepada jihad yang lebih besar. Apa dia? Iaitu menentang hawa nafsu diri kamu sendiri. Itu orang mukmin. Jadi orang mukmin ini dia ada hasar, dia ada, kita panggil apa ya? Ada lingkungan yang sangat banyak dari segi kehidupan dia. Dia kena berfikir, fikir cara Islam. Bercakap, bercakap cara Islam. Melihat, mendengar, bergerak, melakukan sesuatu, semuanya dengan cara Islam. Tak boleh dengan cara-cara sendiri. Nak bercakap, cara Islam. Kalau nak bercakap dengan cara sendiri, maka dia telah melanggar akan tontonan yang sebesar-besar tontonan qudwah hasanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa gunanya datang Rasulullah alaihi salatu wasallam kalaulah kita ini memiliki keinginan sendiri beragama tanpa merujuk kepada sebesar-besar qudwah yang dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi itu mengajar cara bercakapnya. Apakah batasannya? Apakah yang dibolehkan? Apa yang tak bolehkan? Jadi manusia ini apabila dijadikan dengan demikian, maka mereka boleh memilih sama ada untuk duduk bersama dengan Islam ataupun tidak mahu duduk bersama dengan Islam. Tetapi mereka akan ada akibatnya. Ada akibatnya, ada balasannya, sama ada kembali kepada Allah Ta'ala mukminan qanitan ataupun di akhirat nanti fasiqan kafiran. Na'udzubillah min zalik. Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala wa iyah apabila menyebutkan tentang kedudukan hati. Hati itu maksudnya jantung lah, kita sebutkan begitu. Katanya Ibn Atha'illah As-Sakandari, mengapakah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hatinya di sini, jantungnya di sini. Janbil aisari, berada di sebelah kiri. Kerana apa? Kerana itu sifat manusia yang tabi'i. Sifat bahagian yang cenderung kepada sifat manusia ataupun sifat hayawaniyah, kebinatangan kita ni. Kita ni haiwan atik, natik kan. Haiwan yang berkata-kata di sini. Maka manusia ini habbun lahu, akan dipenuhi, akan di dalam hatinya itu keinginan-keinginan duniawi. Tetapi dalam satu ketika, dua ketika, Allah Ta'ala berikan kepadanya hembusan-hembusan takwa. Sedikit je. Maka di saat itu dia ingat kembali dia adalah hamba Allah Ta'ala. Jadi kalau kita lepaskan ini, kita lepaskan nafsu kita ini, kita akan totally akan menjadi haiwan. Tak ada rintangan, tak ada konun, tak ada undang-undang. Kita tak mahu berpegang kepada agama. Tetapi kerana rahmat dan berkat daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala hembuskan kepada kita takwa. Satu dua ketika sahaja kita kembali ingat, aku ini adalah hamba Allah Taala. Cuba tuan-tuan bayangkan, kalaulah kita menghidupkan hati kita dengan takwa keseluruhannya, ni Allah Taala bagi hembusan takwa tu 1, 2, 3 kali. Di mana tuan-tuan tahu? Ketika mana laungkan azan 5 kali setiap hari tu. Oh dah azan, saya ini adalah hamba Allah. Ingat tu je. Tapi sepanjang waktu yang tanpa azan tadi, tanpa salat tadi, apa saja kita boleh laksanakan. Tetapi kerana manusia ini Allah Ta'ala kaitkan dia juga dengan fitrah. Maka setiap kali dengar azan saja, oh saya ini hamba Allah, saya kena sembahyang. Cuba kalau hamba Allah Ta'ala itu menghidupkan kehidupannya dengan takwa. Semua sekali dengan kehidupan takwa. Nescayalah semuanya sekali akan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akan kejap akan imannya tadi. Akan kejap iman dia tadi. Tak akan kalah kepada
godaan hawa nafsu. Subhanallah nazim. Macam mana kita nak menghidupkan takwa tu tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala? Kalaulah waktu sembahyang itu 5 kali setiap hari, di tengah-tengahnya apa kita kena buat? Tengah-tengahnya apa kita kena buat? Paling tidak, sabda Nabi SAW menyebutkan, la tusahib illa mu'minan, wala ta'kul ta'amaka illa taqiyan. Kalau nak bersahabat, sahabat dengan orang-orang yang beriman. Kerana orang yang beriman akan mendekatkan diri kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nak makan, makan bersama dengan orang yang takwa. Kerana orang yang takwa akan menjaga halal dan haram makanan kamu. Dia bukan jaga sedap, tak sedap. Dia jaga halal. Ni tak boleh makan kerana haram. Ni maksudnya kalau kita ini dalam personalnya, private-nya, mufarridannya, sembahyang itu adalah penjagaan hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Tapi di tengah-tengah tu macam mana kita nak buat supaya kita ini tidak lemas dalam godaan dunia ini. Kita ni rapuh tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala. Kalau tidak rapuh dengan pangkat, mungkin rapuh dengan harta. Kalau tidak rapuh dengan harta, mungkin rapuh dengan godaan hawa nafsu. Kita ni banyak perkara yang boleh menyebabkan kita ini rapuh. Tapi di tengah-tengah itu bagaimana kita nak menghasilkan? Hasilkan dengan ada sahbah mukminan, sahbah taqiyan. Barulah kehidupan kita ini sentiasa berada dalam keadaan terselamat insya-Allah Ta'ala. Baik. Maka katanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, firman Allah Ta'ala, kepada orang-orang yang bertakwa itu ada syurga yang mengalir sungai di bawahnya. Ini Allah Ta'ala paparkan ni. Kan sungai-sungai. Kita ni dah tak ingat dah sungai tu macam mana. Macam mana bunyi sungai tu? Selalunya bunyi lori je. Macam mana dah ingat sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya sebagai tempat tinggal anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sungai-sungai ni adalah kita sebutkan kita panggil nyaman dan indah bagi manusia. Manusia nak mendengar tadi, deruan sungai tadi. Itu sifat manusia. Baik. Itu yang penting. Baik. Kenapakah disebutkan dengan kerehatan bagi orang mukmin? Kerana setelah mereka ini hidup menjaga agamanya, menjaga Islamnya, menjaga hatinya itu tertaut dengan Rasulullah SAW, sentiasa menjaga bagaimanakah kalau Nabi tengok macam mana. Kan? Mereka bimbang kalau tersilap ni. Maka mereka sentiasa berada dalam keadaan ketakutan tadi. Bimbang-bimbang, maka sangat letih kebimbangan ni. Maka rahatul lil mu'min, al-mautu rahah lil mu'min. Kerana mati itu adalah kerehatan kepada orang mukmin. Lihat, kalau kita lihat perkataan ulama, apa dia? Lil ilmi haqqun walil alimi wajibun. Kepada ilmu itu ada haknya. Maksudnya ada perkara yang mesti ditunaikan ke atas ilmu itu. Islam itu ilmu. Wal hukm. Mesti ada perkara yang mesti ditunaikan kepadanya. Walil alimi wajibun. Kepada orang yang alim ada kewajipan, bukan hak. Lil insani wajibun. Kepada manusia ada kewajipan. Walil abidi haqqun. Tetapi bagi hamba ada hak. Hak siapa? Hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kehidupan kita ini, kalau kita insan, naik tarafkan dia menjadi apa? Abidun, hamba. Maka hamba itu akan ada hak bagi Allah Ta'ala menjaganya. Kan hak hamba ni mesti dijaga. Hamba ini ada haknya kepada tuannya untuk menjaganya. Maka dengan sebab itu, apabila menjadi hamba ini, mesti menjaga kepada segala batasan hamba tadi. Maka itu adalah satu kesukaran bagi seorang manusia, sehinggalah dia menemui dengan kematian. Maka al-mautu rahatul lil mu'min. Maka kematian itu adalah rahat bagi orang mukmin, akan diganjari olehnya, kepadanya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ganjaran syurga, pahala
dapat melihat Allah Ta'ala. Dapat melihat Allah Ta'ala ni satu nikmat, tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala. Ahli syurga ni apabila dia masuk syurga sampai di kaki-kaki 5 tu je. Kan? Kaki 5 syurga. Mereka duduk bermain, berseronok di situ, apa semua berehat di situ. Maka datanglah suara dia kata, ya ahlal jannah, wahai ahli syurga, silakan masuk semua ke dalam syurga. Silakan masuk semua. Jadi ahli syurga ni terkejut. Kita belum masuk syurga. Dah enak dah ni di sini. Kita ni belum masuk syurga lagi, dah enak dah. Nak menunjukkan kepada kita bahawasanya kenikmatan bagi ahli syurga itu tidak terasa kenikmatannya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Syurga itu tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala, sejauh mata memandang, lihat sebelah kanan, lihat sebelah kiri. Ini satu orang yang memiliki syurga. Syurga dia bukan bilik-bilik, dia lihat sebelah kanan, sejauh mata memandang, itu adalah syurganya. Subhanallah nazim. Sehingga kan setiap hari disebutkan oleh satu hadis mengatakan pada setiap hari Isnin dalam syurga, wallahu alam, kita tak lagi berada di sana, Allah Ta'ala tanyakan kepada ahli syurga, pada hari ini kamu mintalah apa saja yang kamu nak. Maka ahli syurga kata, kami tak tahu dah nak minta apa. Semua dah dapat, tak tahu nak minta apa dah. Maka Allah Ta'ala kata, mintalah redaku wala askhatu ba'di. Selepas daripada ini aku tidak akan murka. Mintalah redha keredaanku, nescayalah selepas pada ini tidak ada kemurkaan. Ini adalah ratib. Ini adalah aurat, adalah ucapan-ucapan ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Walau bagaimanapun kita faham juga daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kerehatan bagi orang mukmin. Tapi bagaimana pula orang yang fajir? Orang yang melakukan kerosakan dan kebinasaan, bagaimana kematian baginya? Marra alaihi bi janazatin faqala sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat satu jenazah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan mustarihun au mustarah minhu. Kan, mudah-mudahan dia ini orang yang berehat ataupun yang direhatkan. Mudah-mudahan dia ni akan jadi orang yang berehat dia ataupun orang yang direhatkan. Qalu ya Rasulullah, maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, mal mustarah wa mal mustarih wa mal mustarah. Kan. Sahabat tanya siapa dia yang berehat dan siapa yang direhatkan ya Rasulullah? Maka Nabi menyebutkan al-abdul mu'min yastarihu min nasabid dunya wa adaha ila rahmatillah. Maka Nabi menyebutkan orang mukmin itu hamba yang mukmin. Al-abdul mu'min. Dia kan kena jadi hamba yang mukmin. Kerana haqqun lillah, kerana hak dia sudah kembali kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan bayar kepadanya tadi. Kerana dia sudah menjadi hamba yang baik. Syurga-syurga ni adalah ganjaran hamba yang baik. Jadi ikra' kitabaka kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Allah Ta'ala tanya kita, ikra' kitabaka, baca kitab kamu hari ini. Hari ini kamu baca, kamu hamba yang baik ataupun hamba yang qabih ataupun yang talih. Kita di dunia ini hamba yang baik ataupun hamba yang tak baik. Hamba yang baik zahiran, hamba yang baik zahir. Kerana apa? Saya sembahyang, saya bercakap baik. Hati kamu bagaimana? Hati kamu. Oh, hati saya jangan cakap. Hati saya penuh dengan dendam. Penuh dengan iri hati. Sembahyang tadi pun sembahyang dengan riak. Nak menunjuk-nunjuk. Siapa yang tahu? Manusia tak tahu. Tapi Allah Ta'ala tahu. Fallahu subhanahu wa ta'ala siapa? Fallahu ta'ala maula. Allah Ta'ala itu Tuhan. Dan Tuhan yang akan menganjari kepada hamba. Jadi kita skip di situ kan, kita terlepas. Kita ingat kita dah terlepas. Tapi sebenarnya Allah Ta'ala sedang menyaksikan. Zahiran wa batinan, maka hamba itu abidan qanitan. Abidan yang zahir, qanitan
hatinya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi menyebutkan al-'abdul mu'min yastarihu min nasabid dunya. Hamba yang mukmin itu maka dia berehat daripada segala perkara-perkara yang di dunia ini. Habis dah dia. Sama ada ibadah, sama ada kewajipan, sama ada azauha ataupun dengan segala penyiksaan dunia ni dah terlepas. Maka dia berehat katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal 'abdul fajir, manakala hamba yang fajir, hamba yang berdosa, hamba yang jahat, yastarihu minhu al-ibad wal biladu wasyajaru wad-dawabu. Subhanallah nazim. Dan hamba yang jahat ini pula, sabda Nabi SAW, berehat daripadanya, direhatkan. Maksudnya dia ini direhatkan daripada apa? Mengacau hamba-hamba yang lain. Hamba yang jahat direhatkan pula. Siapa yang direhatkan? Hamba-hamba yang jahat. Maksudnya kematian itu datang juga kepada orang-orang yang melakukan dosa dan kezaliman. Bahkan ianya menjadi kerehatan kepada orang-orang mukmin. Tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala, kita ni kalau kira-kira umur yang panjang, apa boleh kita kira umur yang panjang dalam kehidupan kita? Kita kira makan bersama dengan ahli keluarga. Nabi sebut dipanjangkan umur. Orang yang sedekah dipanjangkan umur. Apa lagi orang yang menghubungkan silaturahim dipanjangkan umur. Ni hadis semua ni. Orang yang melakukan kebaikan, yang fa'unnas, memberikan manfaat kepada manusia dipanjangkan umur. Jadi ada tafsiran ulama dipanjangkan umur hakiki ataupun dipanjangkan berkat. Tapi kalau orang melakukan kezaliman, dia kena tengok macam mana analogi dia. Orang yang melakukan kezaliman kepada manusia yang lain, kepada hamba Allah Ta'ala, itu yang Allah Ta'ala murka. Kerana hamba yang beriman dan beramal soleh ini diganggu, gugat oleh orang-orang yang melakukan kezaliman. Maka ada potensi orang yang melakukan kezaliman ini direhatkan lebih awal. Sebab tu orang yang bimbang hidupnya ini, usianya pendek, jauhi kepada kezaliman. Kerana ada sebab Allah Ta'ala boleh merehatkan dan memendekkan usianya kerana kezaliman yang dia lakukan kepada orang-orang yang soleh. Hamba ni beribadah kepada Allah Ta'ala, maka hamba ini yang fajir ini menjadi halangan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, hambanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah jarak jauhnya setiap sesuatu ini hasil, tuan-tuan. Hasil jadi zalim, hasil dipendekkan usia oleh Allah Ta'ala, tidak diberkatkan kehidupannya, tidak diberikan keberkatan ke dalam rumah tangganya, anak-anaknya. Ini dia, kerana kezalimannya. Tapi bagaimanakah masdar dia? Permulaan dia tadi. Permulaan dia tadi kerana dia tidak menjaga hatinya kepada Allah. Dia masukkan iri hati, hasad, dia masukkan segala sifat-sifat mazmumah. Ni masa dia belum berkuasa. Sebab itu Islam ini datang dengan akidah, dengan syariat, ada tazkiyatun nafsi. Ini kesempurnaan semuanya. Kalau orang itu beribadah zahiran, zahirnya saja, sembahyangnya cukup dan sebagainya, tapi hatinya tidak dibersihkan. Lihat bagaimana dia diberikan kekuasaan, suatu kekuasaan oleh Allah Ta'ala, maka dia tidak terarah kekuasaan itu kepada kebenaran dan kebaikan, tapi kepada kezaliman dan juga kepada kerosakan. Baik, saya bagi laluan untuk azan. InsyaAllah Ta'ala kita sambung sedikit saja insyaAllah Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة لا حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله رب حسد محمدا يسر واشترط العثر أثمق محمدا يزد وصلى الله عليه وسلم. InsyaAllah ta'ala saya sambung sedikit saja lagi insyaAllah ta'ala. Jadi kalau kita melihat bukan kepada suatu yang lebih besar dan lebih jauh, kita lihat kepada diri kita sendiri. Kalau kita melatih diri kita ini terdedah kepada sifat-sifat yang mazmumah, kita duduk seorang diri tetapi kita tidak membersihkan, bukan bermaksud kita tidak beramal ataupun mengamalkan, tidak membersihkan sahaja. Datang iri hati, kita bercakap seorang diri. Zan, bercakap seorang diri. Dan tanpa kita bersihkan sifat-sifat tersebut, maka satu masa nanti dia akan menjadi suatu bebanan terhadap diri kita. Dia akan zahir pada lidah kita, zahir pada akal kita, zahir pada tindakan kita. Maksudnya kalau kita ini bercakap dalam hati kita tentang keaiban orang dan kita tidak hindarkan tu, kita tidak istighfar, kita tak taubat, pada masa kita mampu diberikan kekuasaan untuk bercakap, bukan jadi pemimpin, bukan jadi apa, tapi masa kita diberikan kekuatan tu, kita dah, orang nak dengar perkataan kita, kita akan ungkapkan perkara-perkara yang buruk tadi. Sebab itu tak boleh nak sembunyikan keburukan-keburukan ni. Na'udzubillah min zalik. Maka Huzaifah pernah bertanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila bercakap tentang Islam datang, diajarkan Al-Quran dan sebagainya, maka khair, itu satu kebaikan. Maka Huzaifah tanya kepada Rasulullah SAW, apakah selepas daripada kebaikan ini syarrun? Ada keburukan ke ya Rasulullah? Selepas benda-benda yang baik ini, Islam datang, kebijaksanaan datang, ukhuwah datang, solidlah kita tengok zaman tu cukup cantik. Kalau ada permusuhan pun, ada penyelesaian. Kalau ada perbalahan pun, ada pertautan. Ni cukup baik zaman Islam yang gemilang. Maka Huzaifah kata, apakah selepas pada kebaikan ini syarrun? Adakah keburukan? Maka Nabi kata ada. Nah, dakhan. Bukan dukhan, dakhan. Apakah itu dakhan? Iaitu qaumun yahtaduna bighairi hadi.
iaitu akan datang satu kaum yang bersunnahkan bukan dengan sunnahku. Kaum tu maksudnya umat ini, tetapi dia tidak mengikut sunnahnya Rasulullah SAW. Kemudian Huzaifah tanya lagi, apakah sebab pada kebaikan ini akan ada datangnya keburukan, syarrun, kejahatan? Maka Nabi kata apa? Doa ala abwabi jahannam. Pendakwah-pendakwah di atas pintu-pintu neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan dalam hadis yang lain pula, disebutkan bagaimanakah keadaan kita pada masa itu, umat Islam pada ketika itu mana ya Rasulullah? Maka Nabi menyebutkan bahawasanya apabila datang sahaja orang-orang yang sebegini dan mereka berkuasa, mereka akan menjalankan kezaliman mereka tadi. Jikalau kamu menegah mereka, nescayalah kamu akan dibunuh. Nescaya kamu akan dibunuh. Fama ta'muruna ya Rasulullah, apa yang terbaik untuk kami pada saat itu? Maka Nabi menyebutkan kematian itu lebih baik daripada mendekati kepada kezaliman. Subhanallah nazim. Besarnya akan fitnah tersebut. Jadi di sini hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, apabila disebutkan dengan mustarihun wa mustarahun, yang direhatkan dan yang berehat itu berlaku kepada orang yang mukmin, kepada orang yang fajir. Kepada orang mukmin maka dia menjadi rahatun, kerehatan. Kepada orang yang fajir, yastarihu minhul ibad, direhatkan daripada hamba-hamba yang saleh wal bilad. Nabi sebut juga, maka direhatkan orang-orang yang fajir ini melakukan kerosakan di mana? Fil bilad, dalam negara. Apa lagi? Wasyajar, dan pokok kayu, pokok-pokok, wadawab, dan juga segala yang melata di atas bumi Allah Ta'ala. Kerana semuanya ini adalah daripada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Ta'ala tidak meredakan kepada sesuatu yang menzalimi dan juga melakukan kerosakan. Naktafi bihazal qadar, cukuplah sekadar ini sahaja dahulu. Banyak kekurangan dan kesilapan, saya akui semuanya adalah daripada kekurangan dan kesilapan diri saya pun maaf. Segala yang baik daripada Allah, kurang saya sendiri. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fi dinikal islam wa ulumiddin ya akramal akramin, wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.